بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارنا. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf akan wajib usuli masuk agama Islam, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang Islam akan sebagai wajib usuli tetap dalam agama Islam dengan memeliharakan akan dia daripada segala perkara yang jadi binasanya. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia juga, dengan limpah kurnia dan belas ihsan dia jugalah yang kita masih boleh berada atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Syukur kita dengan limpah kurnia dia dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam. Kita Islam sejak lahir lagi, melayakkan kita menjadi sebahagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur lebih lagi diberikan kita satu keadaan dibesarkan dalam keadaan taat. Allah Ta'ala telah mudahkan kita untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur lagi diberi kita kesedaran untuk nak belajar dan memahami perjalanan agama, yang kita pun memang banyak benda kita tak belajar dalam bab agama. Disedarkan kita memang sangat nipis pengetahuan kita, dan diberikan kesedaran kita untuk mengaji agama. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, kekuatan dan kesempatan dan kelapangan masa seumpama ni, walaupun digemburkan kita dalam keadaan bencana darurat besar Covid. Sihat je tengok, gemuk-gemuk semua. Yang duduk tempat sakit pun tengok macam tak sakit aja. Yang sakit tu memang sakit pun kan, sikitlah bahasa itu, tak faham sudah. Alhamdulillah diberi kita kesihatan. Kalau sakit pun tu yang kena belajar macam mana sakit sabar, sihat syukur. Mesti dua-dua tu diselesaikan mengikut kaedah agama. Alhamdulillah, mudahan dengan kita belajar dan faham perjalanan agama, faham siapa Allah, yang dia ilah, faham kita nak menyelesaikan sebarang masalah yang berlaku kat kita, dalam keadaan kita sentiasa tauhid yang dia rujuk pada dia, dan nak selesaikan apa permasalahan yang ada kat kita dengan merujuk kepada Nabi dan Rasul dia. Seandainya kita tak boleh rujuk kepada Nabi dan Rasul dia, tu yang malang tu akidah ke Allah Ta'ala tak betul. Akidah kita mengenai petunjuk syariat yang Rasulullah ajar dalam perjalanan amalan zahir ni pun tak betul. Jadi perjalanan zahir pun sebil, perjalanan batin pun sebil. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Ta'ala pelihara kita. Tu yang kita nak belajar lagi dan lagi, supaya kita faham bagaimana betul-betul perjalanan agama, supaya benar-benar takluk hati kita adalah dengan Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita membuat sabab dan peraturan macam mana yang diperintahkan kita untuk buat sabab-sabab. Panjang tu syarah tu.
ada panjang kesempatan, kelapangan masa sampai tempat dia, kita bicara insya-Allah. Sebab kitab kita ni baru nak mula. Alhamdulillah kita dah diperkenalkan mengenai kepentingan nak cari iman. Dalam masa yang sama syukur kita dapat Islam. Jadi di atas Islam yang kita dapat ni nikmat besar. Pasal semua orang, astagfirullah, bukan semua orang yang dilahirkan atas muka bumi ini jadi Islam, dan bukan semua orang dilahirkan atas muka bumi ini boleh jadi taat. Kita ni macam-macam hal kita lah. Umumnya kalau saya sebut bahasa, kita dilahirkan sebagai Islam, dibesarkan dalam keadaan boleh Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Saya sebut umum tu. Ada orang tak gitu, ada orang tak lahir sebagai Islam pun, ada yang sebagai Islam tapi tak nak sembahyang pun, tak pernah ada buat taat, bahkan sepanjang masa buat maksiat, bahkan tak pernah belajar pun ilmu-ilmu pengetahuan agama. Sembahyang tidak, mengaji tidak, buta huruf, buta Quran, bukan buta ABC, buta Quran, buta jawi, apa pun tak kerti, Tuhan tak kenal, Quran tak kerti baca, tak ada apa benda yang dihafal dalam dada. Kita ni macam-macam limpah kurnia Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, banyak lagi kita kena muhasabah diri. Pasal banyak lagi yang kita kena belajar untuk istilahnya mensempurnakan misi dan visi kita sebagai hamba Allah Ta'ala atas muka bumi ni. Benar-benarkah kita dah menepati hamba, ya Allah iktiraf kita sebagai hamba, ataupun kita duduk atas muka bumi ni, kita punya acting kita macam Tuhan, tak macam hamba pun, bahkan macam Tuhan. Ikut aku nak kata apa? Kalau nak ikut pun bukan ikut macam mana perintah Allah Ta'ala, perintah Rasul. Kalau nak refer pun, refer siapa? Refer WHO. Contoh lah, awak pergi ke situ tak tahu, geram ke mana tak tahu. Refer ke situ, dengarlah nasihat pakar WHO lah, apa benda pakar kita. Orang agama kita ni tak ada. Sampai orang agama kita pun pakar, kata dia pakar punya, dia pun rujuk WHO juga. Alah, pakar kesihatan mu tengok pakar WHO juga. WHO ni siapa? Sikit lah saya sebut gitu. Sebut tu pasal kita ni duduk zaman macam ni lah. Sebab apa yang saya sebut kuliah-kuliah lepas, kita dalam keadaan akhir zaman, fitnah macam-macam. Ke depan ni tak tahulah, selangkah, dua langkah, 2-3 hari lagi ke depan ni, tak tahulah macam mana. Tapi nisbah kita, wajib kita hidup sebagai orang Islam, kekalkan status keislaman kita, keimanan kita. Macam mana supaya istilahnya sentiasa hati itu, walaupun ada tanggungjawab kesibukan harian yang memang ada kesibukan masing-masing lah. Ada orang tak sibuk lah Zuhur tu kan, pasal tak boleh kerja, sibuk, tak boleh sibuk lah, dia duduk tidur, keluar rumah pun tak boleh, sampai cemuh duduk rumah. Kita tidak lah, kita duduk sini, tak ada orang nak kerja, tak cukup kaki tangan macam lipas kudung, pelari sana, sikit lah saya sebut, saya pun tak ada lipas kudung tu ke mana kan. Tapi nak kata, sini ada tugas, sini ada tugas, yang ni tak selesai, yang ni tak selesai, tu hikmah kot. Orang tak main mengaji lagi pasal tak boleh main mengaji, pasal ada kekangan kat situ lah. Kalau main lagi, kita pula tak ada nak menyiap lah, orang mujur lah. Tereduk macam ni pun banyak benda nak disiapkan lagi. Saya sebut dalam konteks saya, ada orang tak faham tu tanya lain, apa benda lah orang tua ni nak beli tiar dia awal ni, tak baca kitab pun lagi, nak sebut keliling kita lah. Saya sebut hal saya, dan setiap orang dia kena kenal hal dia. Pasal ilmu yang kita wajib belajar ni, isyarat Nabi SAW dia kata, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni difardukan kata setiap orang Islam. Kata ahli tafsir, ulama yang mensyarah hadis, ai muslimah, atau orang perempuan pun wajib mengaji. Talabul ilmi, wajib menuntut ilmu. Ilmu apa? Talabul ilmi, talabul ilmi disebut ada idafat, menuntut ilmu. Jadi ada isim makrifah itu, dia ada bukan common noun tapi proper noun situ. Apa
talabul ilmi, ilmu apa tu? Dia ada al-ilam yang menjaga makrifah, ada mudhaf sebelum dia. Ilmu apa yang wajib belajar? Ilmu apa? Yang mana tu ilmu umum, ilmu tu wajib. Apa? Ilmu Jawa, bahasa Melayu, silat, wiring, mancung simen, komputer, handset, repair handset, tajwid. Ilmu apa? Istilah ulama disebut ilmu yang wajib ialah ilmu hal. Tak bisa dengar tak? Dengar. Simpan sampai mati, jangan lupa tu. Saya pun kali pertama dengar tu ilmu hal. Ilmu hal. Ilmu hal apa hal bahasa Arab tu? Ilmu semasa. Hal tu bahasa Arab hal istiqbal. Hal ni yang present tu present. Cakap putih tak faham. Orang buta Arab tak kerti. Ilmu yang semasa tak faham, semasa. Sekarang ni apa benda yang paling relevan untuk kita? Semayang dah. Makan takkan makan tak ni. Untuk ngaji. Apa yang sekarang kena ada kat kita? Kencing, takkan nak kencing lah ni. Berak, tak ada tak asal berak pun. Apa yang ada asal ni? Cari duit, takkan cari duit mengerip-mengerip lah. Contoh lah kan, sebut lah. Nak buat apa? Apa yang semasa sekarang apa? Iman. Sekarang ni yang mesti ada kat kita iman. Iman apa? Ni Allah hidup aku baru lepas solat, baru lepas semayang, nak ngajar pula ni. Padahal engkau yang bagi kekuatan. Masya Allah, bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Kalau boleh buat kebajikan pun bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Tak boleh beri kebaikan, datangkan kebaikan melainkan Allah. Kalau boleh jauhkan daripada maksiat, jauh kita tak kena bencana, bala, wabak apa dan sebagainya. La yasrifu su'a ilallah. Siapa yang tolakkan bala, bencana dan keburukan daripada kita melainkan Allah. Semua nak rujuk ke dia. Itu ilmu hal. Ilmu hal paling besar kali ni kita duk pegang ni. Saya duk baca kitab ni, ilmu hal lah ni, ilmu akidah. Besar sekali akidah kita yang hal, yang sentiasa always present. Tadi saya ada sebut ashadu, kita orang salah. Apa dia? Dia present tense. Bahkan present continuous tense, continuously. Ashadu la ilaha illallah, ashadu la ilaha illallah, ashadu la ilaha illallah. Tak sebut ashadu tak apa, la ilaha illallah. Apa? Always present. Nak always present tu lah. Macam mana nak always present tu? Allah, lemah kita. Lemah satu, dia mesti ada sebab lemah. Satu lemah, tak ada ilmu langsung nak pergi ke sana. Satu lemah ada ilmu, tapi tak ada latihan nak pergi ke sana. Yang kedua, ada ilmu, ada latihan, tapi latihan tak cukup nak pergi ke sana. Jadi faham besar tu, latihan nak cukup, ada latihan, apa? Ilmu dululah. Ada pun ilmu hal yang lain, nak kencing, kena tahu ilmu kencing, nak basuh kencing. Cuma lah ni tak hal lah, dia akan, tapi kerap tu kan, sehari berapa kali tu kencing berak tu. Nak wudu, nak semayang, itu ilmu hal. Nak pergi haji, untuk sabarangan je lah nak pergi. Susah tu, nak kena cocok vaksin lagi, kena AstraZeneca ke, kena apa Pfizer ke tak tahu lagi. Cocok mampu punya ke hidup sikit itu. Terus ada warangan lah nak pergi haji. Bahkan itu yang kena bayar-bayar tu, nak masuk kena cukai lebih, cukai antarabangsa, nak masuk sana bukan free. Istilahnya ada penyamun tengah jalan, tak selamat perjalanan. Apa dia? Tak wajib dah pergi haji. Kalau orang mati pun tak wajib tolak belanja haji dia. Pasal apa? Tak wajib pergi. Pasal tak aman perjalanan. Pasal apa? Ada penyamun di jalan. Penjamun belah sini pun ada, penjamun belah sana pun ada. Tak faham sudah. Ngaji lain tu. Dalam kitab ni pun ada sebut. Saya kalau ngaji buat tu, memang tu guru ni kalau tunggu haji cik ni, dia kalau sebut buat tu, kata dia tak adanya, tak ada. Memang hampa tak wajib pi haji. Dia sebut terang-terang tu. Tabah haji takkan cerita kat hampa ni. Wajib kan cerita tu. Tabah haji tu cerita wajib. Sikitlah pergi tabung haji tu cerita apa tu, nak cerita ilmu hal
Hal. Jadi haji bukan hal. Zakat, makan pun duk miss, nak cerita buat zakat apa? Contoh. Tapi jangan duk berniaga tapi tak tahu berniaga apa. Halal tak halal? Boleh tak boleh? Duk main saham tapi saham halal tak halal? Apa benda saham ni? Tapi duk main saham, duk forex lah, bitcoin lah, menentang apa tu? Tak tahu apa benda. Cerita huraian bitcoin pun dia tak tahu. Alah, apa benda nak cerita? Alah, takkan tak tahu langsung kau ustaz? Dia tanya kita pula tak tahu langsung. Kau lah kena cerita kat aku sampai aku faham. Engkau pun tak faham. Betul, macam mana kau nak bagi hukum halal tak halal ni? Betul, dah ada majlis fatwa kata halal. Fatwa mana? Apa benda yang halal? Sikit lah saya sebut gitu kan. Insurans ke apa ke, macam jahat. Itu perjalanan syariat. Itu semua tu ada yang mungkin sekarang bukan hal, bukan lani ada. Tapi ada orang dah terlibat dah. Insurans harta, insurans kesihatan, insurans nyawa, insurans. Halal kan insurans ni? Sikitlah. Ilmu tu duk terlibat dah tu. Terlibat mesti kena tahu, takkan tak tahu. Apa yang menyebabkan jadi halal tak halal tu? Nama Islamik tak Islamik tu? Apa dia tak Islamik tu? Wajib tu menuntut ilmu tu. Cuma yang tu kalau kita sebut sudut khasnya dengan ilmu kita duk belajar ni, yang tu ilmu syariat. Itu ilmu muamalah macam mana, saya sebut sekali lalu, ilmu ibadah macam mana, ilmu munakahat macam mana, ilmu bab faraid macam mana, bab pesaka macam mana, bab wasiat macam mana, lagi bab pemerintahan macam mana, antik perintah macam mana, rakyat jelata macam mana, adab akhlak tu satu hal. Kita nak bicara ni apa? Yang memang 24 jam kena faham. Kau orang tak ada. 24 jam tauhid kau orang tak ada. 24 jam ta'zim kau orang tak ada. 24 jam takbir pada Allah Ta'ala, 24 jam tanzih Allah Ta'ala. Mati ni walaupun mati istilahnya tengah berak, ini mati iman. Tak semestinya mati baik tu mati dalam keadaan sujud, tak semestinya. Mati baik mati iman. Iman ni tak semestinya bila sujud baru iman. Buat berak tak beriman. Kalau boleh buang air pun dengan rasa Allah yang hilangkan kesakitan yang ada dalam perut aku ni. Dia yang proses, jadikan perut aku boleh memproses apa yang aku makan minum ni. Aku tak terlibat langsung, boleh buang tu dalam hati ni. Dalam jamban janganlah duk zikir lah Allah, itu mana boleh. Tapi dalam hati tu ni rasa seronoknya, ya Allah kalau kau tak boleh bagi aku buang benda ni, tak tahulah apa jadi kat aku, menderita aku. Rasa leganya Allah bagi. Dalam hati tu walaupun tu tengah-tengah macam tu sedar Allah Ta'ala bagi lega tu, mati ni lah. Orang tengok mati dalam jamban je, mati dalam jamban, mesti mati tak elok tu. Bodoh. Kau tak faham mati husnul khatimah macam mana, su'ul khatimah macam mana. Bukan tan zohir tu, zohir suku, tapi itu yang ilmu hal yang nak kena mengaji. Ilmu hal nak kena mengaji. Tambah zaman sekarang baru ni pun saya sebut kan, ada orang gaduh nak mati syahid gimana? Pergi Palestin tu, pergi Palestin memang jamin ke mati syahid? Duk pergi Palestin lawan Yahudi kita dia, kena bom mati syahid kat tu. Girah itu Wahabi mati syahid benda. Sikitlah saya sebut gitu kan. Saya nak kata apa? Akidah betul. Duduk sini awak tak boleh mati syahid. Nabi tak mati syahid pun. Rasulullah, Nabi Muhammad tak mati dalam perang. Nabi mana martabat tinggi lagi? Sayyidina Hamzah yang mati syahid, Rasulullah yang mati di atas pembaringan. Jawab, jangan silap jawab. Saya tampar lagi. Kan? Siapa lagi tinggi pangkat? Rasulullah mati atas pembaringan dengan Sayyidina Hamzah mati syahid di Medan Uhud. Siapa mulia lagi? Sayyidina Hamzah mati syahid dalam mati syahid, Rasulullah bukan mati syahid. Ya. Dia Nabi, dia Rasul. Iman dia iman Anbiya, Mursalin, Syuhada, nisbah mati syahid. Iman dia boleh jadi iman pewaris Nabi. Iman dia boleh jadi iman Siddiqin. Iman dia iman syuhada. Dia mati syahid tu hukum mati syahid dalam perang. Tapi iman dia tu tahap mana? Masa kita bicara ni bicara akidah, bicara iman. Bukan kita bicara mati apa.
Ada orang mati kena sakit apa, mati syahid akhirat, itu hukum syariat zahir, hukum zahir dia mati. Tapi akidah dia macam mana? Mati hari Jumaat, bagusnya mati hari Jumaat. Hari Jumaat terakhir lah tu bulan Ramadan. Bagusnya, bahagianya mati hari Jumaat terakhir bulan Ramadan. Babi pun ada mati hari Jumaat terakhir bulan Ramadan. Saja saya sebut itu sikit lah kan. Nak tunjukkan apa ni? Memang ada tentang kelebihan fadilat tertentu pada waktu-waktu tertentu. Tapi ilmu yang kita kena belajar tu ilmu hal tu mana? Ilmu iman tu. Ilmu iman tu. Apa hal kita? Iman ni. Suluh zahir tu, suluh batin tu. Nak suluh besar, suluh apa? Suluh batin tu. Macam mana nak suluh batin tu? Nak suluh qalbi tu. Banyak kerja kena buat. Sebelum kerja kena buat, banyak ilmu nak kena belajar. Sejam dua tak badan. 10 tahun pun belum tentu nak boleh islah hati. Bukan senang. Hati ni paling susah nak tarbiyah. Tarbiyah zahir senang, bagi orang berkawat, suruh orang buat kerja, punch card, senang. Tapi hati bukan senang. Dalam duk taat pun boleh paling lagi. Iya. Kita mengaji ni, mula seronok, lepas tu datang jemur. Dalam duk taat tu boleh paling. Dalam taat tu boleh benci. Boleh jangan tak tahu. Dalam taat tu boleh riak. Dalam taat boleh takabur. Dalam taat boleh hasad. Bab qalbi ni pun Rasulullah sebut dengan syarat muqallib qulub. Qulub ni muqallib, berbalik-balik. Satu iman yazid wa yanqus, dia boleh naik turun. Dia boleh increase decrease. Ilmu tu wajib belajar. Bahkan ada orang tanya macam mana nak jaga iman. Antara jaga iman, jaga amal. Jaga amal. Iman jaga amal ke amal jaga iman? Ada lazim berlaziman. Nak jaga iman kena jaga amal. Nak jaga amal kena jaga iman. Nak jaga amal kena cari iman. Nak boleh beramal kena iman. Nak boleh beramal, kalau paksa amal belum tentu boleh buat. Boleh kulhu 10,000 kali sehari. Dengar, beban ke seronok? Baca Quran tu dah lah. Tu saya tanya orang biasa, tanya budak-budak Hafiz ni. Satu hari satu juzuk Quran macam, beban ke seronok? Enjoy ke tak puas? Gelak kau. Ni Hafiz ni. Ni Afif. Itu ilmu Quran dalam dada tu. Yang kita luar dada lagi. Duk sesak dada lagi. Gitu kan. Macam belum tentu seronok baca Quran. Tambah pula kita suruh baca Quran dulu. Mau silap monyok muka. Tapi bukan orang ni lah. Yang mana ni bagus. Silap monyok muka. Nak pergi mana-mana baca Quran tu. 3 juzuk baca Quran, keluar main. Macam mana? Seronok ke apa? Alhamdulillah baca Quran dulu. Lari kau setan, padam muka. Ambil kau nafsu. Kau nak main sangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seronok. Pasal apa? Dengan tu boleh lawan nafsu. Siapa pula kira anu? Abah, ikut je lah. Abah takkan nak suruh benda maksiat. Ikut aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh taat. Macam mana isteri kena taat suami kan? Ni bapa anak kena taat lah mak bapak. Betul? Bukan suruh ganja, bukan suruh ketum. Suruh baca Quran. Taat tak taat? Nafsu suka tak suka? Kita tak jadi anak tak apalah. Kita yang bapa lah. Kita suruh anak mengaji Quran sedap. Yang awak tak mengaji? Betul kalau tak mengaji pun apa kau buat? Hati kau duk musyahadah kau Allah Ta'ala, muraqabah kau Allah Ta'ala. Dan kalau muraqabah kau Allah Ta'ala, kau buat apa tu? Zikir tak? Baca Quran tak? Selawat tak? Tak ada. Mati hati orang. Suruh orang buat amal, kau pun mati. Kasar sikit lah bahasa tu. Ni bab-bab ilmu yang kita kena belajar. Bukan saja kena belajar, kena memang faham dan kena sedar kita siapa kita, who we are. Siapa we are ni, siapa kita, siapa ni. Bila kita tak kenal kita siapa, macam mana nak kenal siapa yang menjadi yang kita. Nak kenal kita siapa tu dalam konteks kita ni hamba Allah Ta'ala, Allah jadi yang kita, dan kita ni bergantung kepada siapa. Itulah nak mengenal kita, who we are tu kan.
Yang isyarat kalau kita belajar dalam ilmu akidah ni, who we are ni, apa dia? Kena kenal diri kita siapa tu. Tu ilmu tu fardu ain. Baik, jadi datang fardu ain tu nak jaga iman macam mana pun, belajar guru satu hal. Antara yang kena jaga iman satu hal. Atas kita bicara Islam ni dulu, dia yang sebut bab Islam dulu. Islam. Dan Islam sepatutnya orang mengucap kalimah syahadah jadi Islam, kalau disebut orang kafir. Tentulah dia mengucap datang daripada hati sanubari dia. Dan bila dia masuk Islam nak buat apa? Wajib dijaga Islam dia. Lepas tu kalau dia kafir macam mana? Tak ada jalan lain nak selamat melainkan kena masuk Islam. Ni dia yang sebut. Ada dua perkara usul yang wajib. Dan perkara usul ni kena pegang sungguh-sungguh, pasal ni prinsip kita sebagai orang Islam. Kita dah Islam tuan kita mesti kena jaga Islam, jaga iman. Kalau orang kafir, dia tak ada jalan lain untuk dia nak selamat melainkan dengan Islam dan iman. Tanpa Islam iman takkan boleh selamat. Satu salah kalau ada orang zaman Covid ni, saya ada tengok pernyataan menteri-menteri rasa sebut tu, dia kata apa? Marilah kita sama-sama berdoa, sama ada yang Islam ataupun Islam, di atas kepercayaan dan akidah masing-masing. Memohon doa pada Tuhan yang kita percaya untuk menolak wabak bencana COVID-19 ni. Macam okey ke tak okey? Dengar, okey tak okey? Satu sudut tengok macam bagus lah kan, mengajak orang ramai sama-sama bersatu kan, muafakat untuk kita menghindarkan wabak penyakit ni, mengikut kefahaman ketuhanan masing-masing. Okey ke sewel ni? Maksudnya kau duk i'tikad pahaman orang kafir, yang duk i'tikad ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala tu, pahaman tu betul lah, pasal engkau mengiktiraf mengikut pahaman ketuhanan masing-masing. Siapa yang kau percaya itu Tuhan, kau mintalah kat Tuhan yang kau percaya tu. Macam tu. Kepala otak kau. Orang lain saya tak tahu, saya punya bahasa macam ni. Salah besar cakap macam tu. Orang yang tak faham kata apa salahnya ni? Masalah ni. Dia orang salah ke macam apa lu? Sampai unit akidah datang, jabat mufti datang. Ya apa nama bana tu tak ada masalah. Untuk tak faham sudah bana ni. Orang Facebook kena lah sikit. Ada nama Aiman Bana, popular sikit lah, anak muda. Masih ada anak muda tu tanya saya soalan 2-3 macam berkenaan kawan tu lah kan. Tak ada apa-apa tindakan pun, tengok macam tak ada apa-apa, macam tak ada masalah ya. Ada menteri-menteri cakap macam saya sebut tadi tu. Sepatutnya panggil tu. Macam mana kau boleh keluar perkataan macam ni? Kau tak ada agama ke kau cakap macam ni? Tak ada agama tu maksudnya agama Islam lah. Kau ni Islam ke tak Islam ni cakap macam ni? Macam pluralisme je, macam anamisme je. Kasar cakap macam ni. Kasar tak kasar, apa akidah kau? Apa yang kau cakap tu menunjukkan apa hati perut kau. Kasar sikit lah. Satu kena belajar ilmu iman. Bila ilmu iman cakap betul lah, baru nak apa yang daripada hati sanubari, daripada tulus hati dia. Yang ni sepatutnya kena cakap, bukan nisbah tulus tu saja, betul-betul tepat menepati SOP akidah. Guna je bahasa SOP lah ni kan. Takkan tak, aku tak faham SOP, belajarlah SOP. SOP PKP, aduh ni SOP tutup muka, 1, 2 pakai purdah pun tak boleh pakai purdah saja, kena mask juga, purdah lah, esok tutup habis semua. Kau mana orang peli macam tu pun kan, dia tutup semua. Baik beli yang gas pemedih mata macam tu, yang tutup macam tu lagi best. Covid seko tak masuk. Dah pandemik yang bahaya, lagi bahaya daripada gas pemedih mata, lalu gas daripada radioaktif. Pakailah topping ni tu, baru best. Beli seorang 2-3 ratus, memang tak ada kena Covidnya. Bubuk oksigen pula, segar, tak ada carbon dioxide langsung masuk kan? Tak ada pencemaran langsung, oksigen pure punya. Tak faham lagi apa kalau itu dasar kesihatan kan? Macam apa ni? Saya nak cerita ilmu hal. Jaga Islam, jaga iman. Sebelum nak jaga iman, jaga Islam dulu. Pasal apa sebut jaga Islam dulu banding jaga iman? Sebab iman ni dia satu tapi Islam ni dia praktikal zahir, kita boleh tengok ni sewil tak sewil, apa dia cakap sewil, perbuatan dia sewil, boleh tengok, boleh tegur. Dalam hati siapa tak tahu? Kalau disebah dalam hati,
Saya saja tahu apa dalam hati saya. Bahkan kalau tak belajar, saya pun tak tahu apa dalam hati saya kalau saya tak belajar. Apa? Kata saya pun tak tahu nak kata apa saya punya status. Kata apa? Woi. Tapi kalau duduk menghadap betul-betul, tanya, setiap orang sepatutnya mesti kenal diri dia sendiri. Bodoh ke cerdik ke apa ke, iman ke tauhid ke, tak sewil ke wahabi ke syiah ke, mesti tahu. Sewil ke ahli maksiat ke munafik ke, mesti tahu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Insan ni dia memang basirah, sangat jelas nata tentang diri dia sendiri. We know who we are. Sejauh mana hubungan kita dengan Allah Ta'ala, ilmu kita dengan Allah Ta'ala, kehendak kita dengan Allah Ta'ala, kehendak kita dengan Rasulullah. We know who we are. Kalau tak kenal lagi, tu yang kena menghadap wudu, kenal dengan saya, ajar dengan saya, faham dengan saya apa hukum pergi belajar tu, sunat muakkad, harus. Tengoklah bila-bila senang, gitu. Buatlah gitu, senang, ikut engkau lah. Berbahasa kasar kan, faham kan bahasa-bahasa gitu kan. Tak faham tu PM tepi. Apa maksud ustaz tu? Ada orang tak faham kadang. Saya bagi bahasa yang mudahnya tu lah. Tak reti juga. Tengok ni dulu. Jadi dia sebut dua benda usuli kaedah. Apa dia? Pertama, wajib atas setiap mukallaf. Setiap orang mukallaf, umum bahasa kitab mukallaf baligh berakal. Baligh berakal aja wajib usuli masuk agama Islam. Ini perintah pertama. Orang mukallaf wajib masuk agama Islam. Mukallaf mana wajib masuk agama Islam? Orang Islam wajib masuk Islam ke? Orang Islam tak wajib masuk Islam. Orang Islam wajib masuk Jawi. Bawa pergi lah kami-kami tu. Siapa dia yang kena masuk Islam? Orang kafir. Antara usul pertama sekali wajib kata manusia ni, umum manusia ni pahala akidah awal-awal, the first touching akidah ni, manusia ni tak boleh selamat. Bahkan untuk selamat wajib untuk dapat selamat. Apa kaedah? Kafir masuk Islam, no other ways. Apa hukum wajib? Hukum tu sunat? Tak, wajib. Wajib pun apa nama istilah dia? Wajib usuli. Maksudnya apa? Sebelum wajib-wajib lain, inilah wajib besar sekali. Kalau tak terima macam mana? Setiap orang kafir yang sampai seruan Islam tak terima Islam, itulah memang nama kafir ni bukan kafir asli. Ni kafir inat, kafir degil. Kafir dah sampai seruan Islam tak mau masuk Islam. Kafir ni confirm masuk neraka kekal abadi selama-lama. Kafir ni. Siapa? Pasal dah terima seruan Islam, dah pernah dengar cerita penjelasan tentang Islam, ada orang pernah maklumkan dia tentang Islam, pernah berjumpa cerita kat dia buat Islam, ada pelajaran panjang ni ke depan insya-Allah. Dasar saya sebut gitu. Dia pernah reti dah apa dia Islam. Bila Islam ni pun maksudnya dia faham bila agama Islam ni Allah ilah, tak ada yang bernama Tuhan ni melainkan Allah, dan dia kena kenal Tuhan tu apa. Nak ciri-ciri Tuhan tu apa? Mesti kenal. Bila nak kena kenal ciri Tuhan tu apa, faham tak tu. Dan Tuhan dia tak direct dengan kita, nisbah dia nak ajar dan nak kenalkan dia Tuhan. Tuhan nak bagi kita kenal dia, dia hantar utusan. Ada utusan Tuhan. Itulah sunnah Allah Ta'ala, takkan bertukar dah. Bahkan kita pun dah sampai penutup Nabi Rasul dah. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dah penutup dah. Kita umat Nabi Muhammad ni, bukan Nabi Adam. Apa dia? Allah Ta'ala tak bagi direct untuk manusia kenal dia, bahkan mesti perantara melalui Nabi Rasul. Nabi Rasul. Jadi kalau orang kafir yang tak pernah jumpa ada utusan-utusan, ataupun zaman sekarang dah tak ada dah Nabi Rasul, apa dia? Orang Islam yang menceritakan Islam, mengenalkan dia dengan Allah Ta'ala siapa. Kita jumpa nanti pelajaran akan datang, orang ni asalnya dia kena masuk Islam, tapi bila dah seruan Islam tak ada pada dia, macam mana dia nak masuk Islam? Dia pun tak tahu nak Islam macam mana. Tak ada taklif Islam pada dia. Kalau dia mati memang kafir sekalipun, kafir asli yang macam ni tak pernah sampai seruan Islam, negara rahmat Allah Ta'ala, lepas akhirat esok daripada siksa api neraka.
Tapi kalau sampai seruan Islam, ada pelajaran nanti ke depan, insya-Allah kita sebut. Apa dia? Sampai je seruan Islam, diajar, dipahamkan la ilaha illallah, wajib masuk Islam. Tak masuk Islam, nama dia kafir inat, degil. Mati dalam keadaan kafir, kekal abadi selama-lama dalam neraka. Satu, kalau ada orang-orang yang baru masuk Islam, yang mak tok nenek moyang ni tu tak masuk Islam, kalau dia orang ni tak pernah dengar cerita Islam, yang ni yang masuk Islam pun sama ada dia mengkaji, dia bertemu dengan sesiapa yang menyebabkan dia masuk Islam. Dulu mak ayah dia tak pernah dengar siapa cerita Tuhan sebenar ni Allah, Tuhan sebenar ni Allah, tak ada siapa pun ajar tu, memang mati kafir. Berbahagialah jangan tak tahu mereka tu namanya ahli fatrah, dalam kumpulan ahli fatrah, pasal tak pernah diajar Islam tu pada dia, memang dia mati kafir walaupun tak ada masuk Islam. Dengan rahmat Allah Ta'ala, esok berjumpa dalam syurga. Yang kita anak yang baru masuk Islam ni, daripada keturunan yang daripada mak bapak tok nenek moyang dia orang kafir dulu, jika tok nenek moyang mereka yang kafir dulu tu yang tak pernah dapat surah Islam. Pasal zaman lah ni jenis mu'alaf masuk Islam ni, kita dengar kot dia orang punya pelajaran tak selesai kot kan, belajar pun dengan mu'alaf juga kot, payah itu kan. Bila dia masuk Islam, kata dia, saya akan dakwa semua orang Islam ni. Pasal apa? Pasal tak ajar saya Islam, dan saya sedih mak saya tak dan masuk Islam, bapak saya mati dalam keadaan kafir. Kalau saya tanya dulu, nanti tak sedih dulu, janganlah sedih merepet-merepet. Mak bapak engkau dulu sampai seruan Islam tak? Tak. Engkau dulu pun masuk Islam pasal apa? Orang ajak kau masuk Islam ke? Tak. Saya terdengar ceramah ustaz kata macam ni, saya tertarik hati, saya kaji dengan tu sama masuk Islam. Jadi kalau kau pun macam tu, agak-agak mak bapak engkau ni ada tak jumpa orang Islam, jumpa ustaz-ustaz ke? Ada tak dulu dalam TV ke apa, ada Facebook ke apa dulu kan ada? Tak ada. Oh tu agak-agak ada tak orang Islam pernah geng-geng tabligh dakwah ke, pergi jumpa ke ustaz-ustaz daripada Jakim Perkim apa ke, yang pernah pergi jumpa mak bapak engkau, tok nenek moyang engkau masuk Islam, ada tak? Tak ada punya, kata dia. Tak ada. Jangan khawatir, jangan usah sedih, jangan meleleh air mata lah, tak usah. Bergembira lah. Pasal apa? Kau berjumpa dengan mak ayah kau dalam syurga tu, dengan rahmat Allah Ta'ala. Khabar gembira ni, tak ada risau lah. Tapi kalau sampai suruh Islam, wajib usuli suruh Islam. Tu Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, semua jumpa Nabi Rasul. Satu kafir ni walaupun duduk sebelah rumah kita, walaupun duduk dengar azan hari-hari, walaupun dia tengok kita pergi masjid hari-hari, tapi kita tak pernah cerita Islam dengan dia. Dia mati. Dundung ceng, dundung ceng, dundung ceng, dundung ceng. Tak faham sudah benda dundung ceng tu. Dundung ceng, dundung ceng, dundung ceng. Musuh mati. Masuk neraka ke tak masuk neraka? Memanglah kafir. Sampai tak surah Islam? Kita pun tak pernah cerita Islam dengan dia. Kita bagi hantar ketupat, rendang. Tak pernah kan duduk katanya. Nama dia siapa? Along, nama dia Along lah. Lu punya Tuhan siapa? Mana ada sembang macam tu tak? Sihat kan macam kena COVID tak? Sudah swab lah. Itu je katanya. Ini ada tanya buat ketuhanan. Kalau tanya Tuhan, mau tanya sikit lah. Itu azan lah. Itu apa? Hayya ala solat itu apa lah? Saya confused lah. Apa? Hayya ala solat. Oh jangan tanya, saya bukan ustaz, tak boleh tanya punya oh dia cakap dengan Cina macam tu, bunyi dia pun macam Cina lah. Saja saya cerita apa ni, saya nak cerita masuk Islam. Masuk Islam. Jadi orang yang kafir kena masuk Islam ni macam mana? Orang kafir yang sampai seruan Islam, ada syarahan tu tak faham tanya, pasal dia ada istilah macam mana nak kena taklif dia masuk Islam. Kalau disebah zaman orang didatangi Rasul, yang mana datang Rasul, orang yang tak jumpa dan Rasul tu siapa? Yang itulah atas namanya ahli fatrah. Antara ahli fatrah ni kita belajar sejarah, khasnya dalam perjalanan akidah kita ialah mak dengan ayah Nabi kita Muhammad SAW. Dia tak dan jumpa Rasulullah dalam keadaan Rasulullah jadi Nabi Rasul. Sebelum dia Nabi Ismail daripada keturunan Arab, yang ada Nabi Rasul ni Nabi Ismail. Sebelum Nabi Ismail Nabi Ibrahim. Berapa ratus tahun, berapa ribu tahun tu. Dengan Nabi Isa pun 571. Tambah dengan Nabi Ismail, jauh je. Sampai orang tak kenal dah agama lah. Tapi mak ayah mereka atas sejarah yang diterima, apa dia? Tak pernah sembah berhala pun. Bahkan kalau ada di kalangan umat Quraisy,
Umat Arab pada masa itu yang jahiliah tu istilahnya, sekalipun sembah berhala sekalipun, tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, mati, meninggal. Sekalipun buat jahat gila punya, itulah namanya kafir, tak pernah sampai seruan Islam dengan rahmat Allah Ta'ala, lepas mereka daripada azab neraka. Pasal tak wajib masuk Islam. Ni dia kata wajib usuli masuk Islam ni, wajib masuk usuli ni mukallaf, baligh, berakal. Dalam konteks orang kafir masuk Islam, baligh, berakal, sampai seruan Islam. Yang tu ngaji lain, panjang tu nak cerita. Sekali lalu saya ada sebut takrif sampai seruan Islam tu. Okey, satu. Satu lagi, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang Islam lah. Tadi orang kafir wajib masuk Islam, orang Islam macam mana? Wajib atas mukallaf yang Islam akan sebagai wajib usuli juga. Macam mana orang kafir, dia sampai seruan Islam, dia kena belajar Islam. Orang Islam pun dia kena, cuma dia tak wajib masuk Islam dah. Tu saya berlawak sikit, saya kata kena masuk jawi je. Wajib tetap dalam agama Islam. Apa maksudnya? Jangan sampai ada orang kalangan Islam ni murtad. Apatah lagi jadi peguam bela orang murtad. Begitu juga ada negara yang meluluskan, jadi apa, pemerintah yang meluluskan untuk orang pemohon untuk jadi murtad. Itu semua murtad semua tu. Murtad semua tu. Maksudnya dia buat murtad. Na'udzubillah. Jadi kita patutnya kena jaga jangan sampai ada benda-benda yang boleh merosakkan agama. Pasal kita wajib tetap kita dalam agama Islam. Jadi agama Islam apa? Jaga jangan sampai ada perkara-perkara nama murtad. Jaga jangan buat dosa satu hal, ada dosa besar, ada dosa kecil. Jaga jangan buat larangan Allah Ta'ala. Jaga jangan tinggal larangan Allah Ta'ala. Itu satu hal. Paling besar, jaga jangan buat benda-benda murtad. Ada bab khas, kalau kitab-kitab khas kita belajar ni, ada pelajaran khas, kena kenal apa dia ciri-ciri yang boleh merosakkan akidah, perkara-perkara yang boleh jadikan murtad, sama ada sudut akidah, sudut perkataan, sudut perbuatan. 3 bab. Kena mengaji khas. Kalau tak pernah mengaji, yang itu yang ada orang kelang kabut tu. Bila ada kita sebut ciri-ciri murtad, ustaz ni kira nak murtad dengan orang, nak kafirkan orang. Tengoklah ciri apa yang ada. Majlis agama pun keluar ciri-ciri apa, Wahabi, tak Wahabi, Syiah ni ajaran sesat, tarikat macam ni, akidah macam ni, apa macam ni. Macam-macam senarai ada. Bukan nak mengkapi-kapikan orang, tapi supaya orang berhati-hati dan berwaspada dan berjaga-jaga, jangan sampai ada elemen-elemen ni. Pasal benda-benda macam ni atau umumnya ada yang sesat, ada yang boleh jadi murtad. Wajib belajar. Kalau tak belajar, itulah masalah kita. Pasal kata-kata kita orang Islam ni, kita tak belajar agama Islam. Kalau belajar pun belajar agama Islam yang sangat asas. Ingat saya tu. Belajar Islam yang sangat asas. Betul, bila selanjutnya belajar Islam yang sangat asas, cukup ke? Sendiri ingat. Sendiri, ukurlah baju di badan sendiri. Kalau saya sebut gini lah kan, kalau kata memada tak memada, kalau kita ambil secara rawak, panggil seorang, pegang, apa dia? Pergi azan? Boleh azan tak? Tak. Ambil seorang secara rawak pula, ambil, buka Quran, baca. Agak boleh tak? Saya bukan tanya bab akidah, saya tanya apa common kan, benda yang sangat umum lah. Ni amalan Islam kan. Azan, qamat, tak kerti, baca Quran, baca Fatihah, kalimah syahadah, mengucap contoh kan. Takkan yang tu pun tak lepas. Nafas pendek, saya bukan nak tengok nafas kamu panjang tak panjang. Boleh baca surah Ar-Rahman satu nafas. Surah Ar-Rahman satu nafas, contohlah kan. Saya bukan nak tu, saya nak suruh pergi baca aja Fatihah. Baca lah, dengar. Nak bunyi Melayu ke, bunyi Jepun ke, bunyi Jawa ke, ya. Tepat tak tepat Fatihah? Ada orang jadi imam pun Fatihah tak betul lagi. Tuan bayang tak macam mana dia belajar Islam? Ada orang jadi mufti tapi masih sewel lagi jadi Wahabi. Macam mana tak? Apa agak-agak dia belajar Islam?
Dengar saya sebut. Kasar gila saya sebut ni. Jadi mufti tapi Wahabi lagi. Apa benda dia belajar? Agama apa dia belajar? Belajar jadi agamawan tapi jadi Syiah. Benda dia belajar. Dia belajar apa? Dia belajar sampai luar negara bertahun-tahun sampai ni, gaji pun besar-besar. Habis baca Quran tak boleh. Ahli sunnah wal jamaah tak kenal. Benda jadi murtad pun tak tahu. Sikitlah saya sebut itu kan, pasal nak tunjuk apa? Pasal kita nak jaga sesuatu, mesti kita kena tahu apa benda yang nak dijaga. Contohlah COVID. Macam mana nak elak COVID? Mesti tahu apa benda SOP untuk mengelak jangkitan COVID. Kalau ada apa disebut simptom-simptom kata kena COVID, buat apa? Kena tahu macam mana nak merawat COVID. Walaupun rawatan di rumah kan, walaupun tak swab lagi, tapi tengok macam ada simptom. Bahkan jangan tak tahu tak ada simptom pun, Nema kata boleh jadi ada COVID. Yang COVID tak ada simptom. Tu dah hebat COVID ni, tak ada simptom tu. Tak faham saudara. Buat betul. Lepas tu macam mana nak rawat dia? Minum lemon lah, hak ni lah, minum air suap, minum rebus cengkeh, ambil uap dia, tiup kan. Pasal dia tak tahan dengan suhu panas gini. Macam ni. Jadi ada kaedah-kaedah nak protect ourselves from all the germs, and especially COVID-19. Punya putih kan. Nak protect ourselves from germs. Macam mana nak protect ourselves from murtad, from bid'ah, from syirik, from kufur, from Wahabi, from Yahudi, from Nasrani. Begitu. Macam mana ni? Tak pernah belajar. Macam mana kita nak protect ourselves? Kita sampai tak kenal who we are tu kan. Macam mana nak ada protection? Sikitlah saya sebut itu. Jadi nak mengaji macam mana ni? Kena mengaji betul-betul lah. Seriously lah kena mengaji. Awak tak cerita terus. Nantilah pelan-pelan lah. Baru kau dengar faham satu-satu. Kalau faham tu, lautan api sanggup dilalangi. Pasal apa? Pasal dah jatuh cinta, dah tahu dengan siapa yang nak bersuara muka. COVID pun nak datang tu. Pasal apa? Dah jatuh hati. Kalau dah jatuh hati, lautan api pun datang tak? Tak faham. Kalau dah jatuh hati, kalau tak jatuh hati, kita suruh pergi. Datang, duduk sini. Jiwa di rumah. Kalau boleh nak balik, duduk sini. Apa? Duduk sini. Ambil handset. Tu jiwa kat handset tu. Tuan tak faham surah. Saya bulan puasa baru ni jumpa, tak ada live apa kan, tapi itulah ada program kita kat sini. Rupanya anak-anak muda ni hantu dengan handset. Anak tua pun sama juga kan. Tapi anak muda ni ketagihan handset dia tahap gila gaban ni. Teruk lah. Pada saya kata teruk lah. Kita dulu main tenting itu je kan. Dia orang tak tak, dia orang bukan gila macam tu. Gila dia orang gila yang tak pernah ada gila zaman kita dulu. Dengar lah saya sebut. Kalau dia menghadap tu, mak bapak dia makan minum apa semua dia tak boleh. Kalau dulu kita takut budak-budak anak-anak kita jumpa orang jahat, ikut orang jahat, apa dah? Lah ni orang jahat tu ada di tangan dia. Segala mak nenek punya jahat ada di tangan. Dia tak siapa je dia nak jumpa orang jahat mana, dia boleh tekan. Dia boleh cari orang jahat mana. Dia pun tak tahu rupanya dia dah jahat. Betul saya sebut. Anak muda yang faham. Tapi bukan senang nak menolak tu. Pasal apa? Memang semua orang tak nak jadi jahat. Tapi jahat dikelilingi oleh nafsu syahwat. Semua orang nak jadi ahli syurga, tapi nafsu tak suka dengan amalan-amalan ahli syurga. Ini yang kita kena duduk berguru tu. Saya pun kalau boleh saya nak jadi anak murid. Tapi semua nak mengaji dengan saya, payah agak saya nak minta dia baca kitab. Ustaz ni pali saya ke? Pula lah aku kalau boleh nak ngaji kan. Kalau tak mengaji kitab pun kau sebut lah apa-apa sikit aku nak dengar. Tak adanya. Payah.
Memang ada guru saya, tapi kekangan lah macam ni kan. Kalau sebab saya suka jadi murid lagi. Betul. Wallahi. Saya suka jadi murid lagi. Jadi murid. Satu hal lah kan. Baru kita faham kita ni terus mana boleh ikut tak ikut nasihat guru. Degil tak degil kita, nafsu kita macam mana, boleh patuh tak patuh guru. Guru takkan nak bagi kita jadi tak elok. Guru pula bukan guru sekolah bukan punya. Bukan guru IPTS punya, mesti bukan punya itu macam punya guru mah. Ini guru special punya guru mah. Guru yang orang pun tak kenal dia sebagai guru, bahkan orang muskil. Macam mana ustaz ni boleh pergi berguru dengan dia? Tuan-tuan tak faham, dengar saya sebut. Ada orang tak faham, orang muskil kata dia, ustaz pun berguru dengan dia. Ada orang muskil, kenapa ustaz tu berguru dengan dia? Pasal aku kenal dia siapa? Ustaz tu guru dengan dia. Engkau orang bodoh, orang tak kenal. Satu aku tunjuk ni guru, engkau tak kenal dia guru. Orang tak faham sudah. Boleh faham saya tu? Tak faham juga. PM tepi apa saya sebut tu. Ada orang muskil itu. Ada orang dia kata saya lah tok guru. Saya macam itulah kan, tapi saya pun ada guru. Kalau saya berguru tu dia kata saya suka kat ustaz lagi. Aku suka kat guru aku dia ni. Kau suka kat guru, kau tak kenal aku. Guru aku kenal aku. Aku pun kenal guru aku. Sikit lah bunyi bahasa gitu sikit kan. Itu yang kata kita ni nak kena kenal diri kita ni sampai ada protect shield. Kita kena faham agama Islam, kita kena jaga agama Islam ni daripada perkara yang boleh rosakkan agama kita. Rosak ni ada dua faktor lah. Ada rosak batin, rosak zahir. Rosak zahir disebabkan rosak batin. Dan antara perkara rosak batin sebab rosak zahir. Serupa juga. Dia ada tu. Antara sebab rosak batin sebab rosak zahir. Sebab minum arak hilang akal, dengan sebab tu bunuh orang, dengan sebab tu zina, contohlah, dengan sebab tu mencuri, dengan sebab tu macam-macam kerosakan berlaku. Punca dia minum arak. Dan bila dah buat dosa banyak-banyak macam tu, nak taubat susah, nafsu pun jadi liar, nampak? Hati pun jadi titik hitam, minat pula suka pula minum arak, gatal pula kat betina, contohlah kan. Dia akan jadi suka pula bunuh orang, dah tak ada dah sifat keperi manusiaan, suka bunuh orang. Dulu tengok darah, mabuk darah, pening. Lah ni, hari-hari kalau dia nak tengok darah orang dicurahkan. Oi, dengan sebab buat hak tu, tercabut iman tu. Jadi kena jaga, amalan pun kena jaga, hak zahir pun kena jaga, hak batin pun kena jaga. Macam mana nak jaga batin? Antara nak jaga batin, kena jaga zahir. Pasal daripada zahir ni lah masuk dalam batin. Macam mana nak jaga akal, macam mana nak jaga telinga, macam mana nak jaga mata, macam mana akal ni supaya ada lintasan-lintasan yang tak elok tu, porah, tolak, buang. Kalau ada ilham-ilham yang baik tu, alhamdulillah, ya Allah kau ilhamkan aku untuk baca Quran, untuk selawat, untuk tolong, untuk sapu sampah, untuk ni buang duri di jalan. Kau bagi aku ni semua nak buat aktiviti baik, alhamdulillah. Baik idea jahat ni nak tengok ni, astagfirullah, iblis, syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu nafsi billahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. A'udzu nafsi a'udzu billahi min syarri nafsi. Aku minta lindung dengan Allah Taala daripada buruknya nafsu aku ni. A'udzu billah. Kita bila ada guru dah ajar kita prinsip tu, insya-Allah ada sesuatu kita boleh buat. Kalau tak ada ya. Pasal apa tu? Wajib kita ada protection, macam mana nak jaga diri kita daripada rosak diri kita. Yang rosak tu apa? Ada rosak zahir, rosak batin. Takkanlah nak tunggu murtad baru nak repair. Macam tu kot ayat ni. Takkan nak jadi wahabi baru nak rujuk balik jadi ahli sunnah wal jamaah. Bahkan diajar oleh ulama kita macam mana? Kalau boleh yang makruh pun jangan buat. Apatah lagi yang haram. Bahasa-bahasa tu. Kalau disebut amalan, janganlah tinggal hak sunat. Apatah lagi hak wajib. Dengar bahasa ulama-ulama kita tu, macam mana dia nak ajar protect diri dia. Pasal siapa yang meringan-ringankan sunat, tak mustahil satu hari nanti dia akan meringan-ringankan yang wajib. Simple aja ayat dia. Barang siapa yang bermudah-mudah membuat pada makruh, tak mustahil satu hari nanti dia akan bermudah-mudah untuk buat benda yang haram. Siapa? Karra'i yar'a haulal hima yushaku an yarta'a fihi. Macam orang duk gembala kambing di sempadan kawasan larangan.
Kawasan larangan pula sebelah kambing suka, agak-agak masuklah kambing dalam kawasan larangan. Kalau orang yang cuba-cuba menjinak diri buat benda-benda yang makruh, tak mustahil satu hari nanti dia akan terjebak dalam benda yang haram. Orang yang buat dosa-dosa kecil, satu hari nanti dia akan terjebak, akan berjinak-jinak untuk membuat dosa-dosa besar. Orang yang bermula-mula tengok-tengok dosa, lama-lama dia akan membuat-buat dosa. Bukan saja dia buat, dia akan lama-lama dia akan mengajak-ajak orang membuat dosa. Nak sebut apa ni? Nak kena jaga dua-dua perjalanan. Perjalanan zahir kena jaga, perjalanan batin kena jaga. Allah. Itu yang ni nak kata, wajib kita atau umat Islam, wajib usuli jaga diri kita Islam ni. Ni saya sebut atas nama Islam, sambil tu saya sebut juga perjalanan iman tu. Macam mana nak jaga iman? Jadi dua-dua ilmu kena jaga, ilmu zahir pun kena faham, ilmu batin pun kena faham. Istilah batin ni bukan ngaji tok batin. Bukan ilmu batin tu. Okey tu, ni yang faham ilmu batin tu. Bukan ilmu batin tu ilmu tak faham surah saya buat isyarat itu faham tu kan. Bukan ilmu batin tu. Tu lain. Atau ada masalah PM tepi, boleh saya syorkan makan ubat-ubat akar kayu apa, tak ada, saya beli madu saya jual. Apa cerita ni? Bukan cerita ilmu batin tu. Batin tu qalbi pun bukan qalbi komponen ni. Macam mana nak batikkan baikkan hati sanubari. Itu apa? Fardu ain atas setiap diri belajar. Tu usuli yang dia sebut. Jadi faham tu, orang kafir pun wajib kena masuk Islam. Orang Islam walaupun dah Islam kena belajar Islam. Kalau kita perhati sikit, orang Islam, orang kafir yang masuk Islam senang ke susah? Takkan tak pernah tengok realiti masyarakat di luar kan? Senang nak orang kafir nak masuk Islam? Susah tak? Soal, orang Islam ni nak pergi belajar Islam senang ke susah? Jawab. Boleh menilai apa saya sebut. Senang ke susah? Semua orang boleh pergi mengaji Islam ke? Semua orang nak pergi belajar Islam ke? Semua orang suka dengar channel-channel Islam ke? Semua orang suka nak baca Quran ke? Semua orang nak selawat atas Nabi ke? Semua orang suka nak kasih kat Tuhan ke? Semua orang nak berzikir dan berselawat ke? Jawab dia lah. Tidak lah. Macam mana susahnya orang kafir nak masuk Islam, macam itulah susahnya orang Islam nak pergi mengaji Islam. Tengok dia lah. Macam mana cabarannya orang kafir untuk dia nak tinggal keluarga dia untuk pergi masuk Islam, macam itulah susahnya orang Islam yang dia nak tinggal keluarga dia untuk dia pergi mengaji Islam. Kalau pergi pondok lah agak-agak, mak keluarga kata apa? Kau nak pergi pondok? Kau nak makan apa esok? Jadi tok imam aja agak cukup ke? Tambah musim Covid ni. Contoh. Macam-macam kan. Ada orang di hantar pondok, kau nakal-nakal esok mak hantar kau kat pondok. Apa ingat pondok ni penjara budak-budak jahat ke? Handri geni ke? Madrasah handri geni. Budak-budak jahat hantar sini. Kalau nak hantar juga terima je lah, tapi terima kena dalam tempoh 40 hari lah. Mana tak layak tengok jadi kerbau bawa lumpur habis semua terbalit, saya halau. Memang kena buat itu lah, ni kena buat itu. Kalau memang nak baik sungguh-sungguh, walaupun dia tak baik tapi dia nak jadi baik, dia memang nak baik dan memang sedia untuk terima nasihat untuk jadi baik dan memang berusaha untuk membaikkan diri, saya terima. Kalau tidak, saya halau. Kau rosak dengan orang. Aku pun rosak, aku pun susah nak bala kau, aku bukan senang nak bala kau. Tapi kalau nak jadi baik, saya boleh ajar jalan nak jadi baik. Dengan sebab tu nanti, yang tu sebab saya jadi baik lah. Saya bukan baik mana. Datang untuk saya dapat kekuatan dengan sebab kamu datang. Dengan sebab kamu datang ni, esok aku jadi macam binatang. Aku pukul kau, aku sebat kau, aku tak nak tu. Datang ni untuk jadi kau jadi manusia, aku menjadi manusia. Macam tu kot bahasa. Dalam tak dalam ke, dia orang kata ustaz ni perandi ke apa, kau dengar lah elok saya cakap macam ni kan. Saya guna bahasa ni bahasa orang tua dulunya style kan. Orang tua dulu bahasa dia simbolik tu, dia ada macam-macam benda tu, bahasa dalam dia cakap tu. Ngaji pun tok guru semua tua-tua. Tunggu Haji ni ngaji jumpa tua, Tuan Raja tali jumpa tua, Pak Teh kot jumpa muda, arwah Pak Teh yang jumpa muda sikit. Guru yang saya jumpa semua tua-tua.
Ustaz-ustaz memang biasa dia muda lah, tapi kalau tok guru tu semua jumpa yang tua-tua. Bahasa dia memang macam tu, bahasa dia. Baik, jadi dua usul ni kalau asal saya nak sebut, macam mana orang kafir dia susah nak pergi belajar Islam, apatah lagi nak masuk Islam. Macam itulah orang Islam, dia nak pergi mengaji Islam, dan tambah pula dah mengaji Islam, dia nak teruskan pengajian sebagai orang Islam, dan dia nak duduk mengaji Islam sampai faham Islam, sampai jadi guru mengajar Islam. Agak-agak senang tak? Jangan lah. Dalam 1000 orang agak-agak ada berapa orang? Baru ni pun dalam TV3 kan yang keluar seorang, yang dia ni engineer apa, berhenti jadi engineer, boleh cakap berpasir bahasa Inggeris, pura-pura. Saya tak dengar dia cakap bahasa Inggeris tu. Pergi belajar kat pasir tumbuh lah ni, duduk mengajar kan, ada kan? Berapa orang dalam 1000, berapa orang macam tu? Saya taklah sampai pergi England cakap berpasir bahasa Inggeris, tapi boleh lah bahasa Inggeris. Try lawan dengan saya tengok cakap bahasa Inggeris, tapi malu lah, tak usah lah live. Tapi try lah tengok kan. Saya bahasa Inggeris tak boleh sampai SPM aja, tapi try lah bahasa Inggeris saya. Kalau bahasa SPM saya pun tak boleh lawan, sembang lah. Saya pun bukan orang terbuang sekolah kebangsaan dulu masuk pondok kan. Saya dulu antara pelajar dalam sekolah yang Allah Ta'ala jadikan nak pergi mengaji. Memang duduk sekolah tu antara harapan sekolah lah untuk pergi melanjutkan belajar ke luar negeri apa. Lepas SPM walaupun keputusan dah keluar tak pergi tengok, aku dah nekat dah, aku mesti duduk pondok tinggal. Saya macam tu lah. Tapi saya tak masuk dalam TV3, tapi masuk dalam TV Hijrah masih capal. Tu masuk. Saya tak minta masuk, dia orang masuk. Tu pun tak tahulah takdir ilahi mengatasi apa yang kita punya kan. Tu ada orang tolong promosi kita. Anak menakan saya kata apa? Ada yang panggil Pak Su, belah isteri panggil Pak Su katanya. Belah saya panggil Ayah Halang, Pak Lang. Saya anak ketiga kan. Orang rumah saya Mongsu panggil, dengan sebelah demo panggil Pak Su. Yang belah orang rumah saya, dia kata Pak Su dapat promotion percuma masuk TV3, TV Hijrah. Pondok tak buka lagi, ada TV Hijrah tolong promote pondok. Capal. Apa cerita ni? Dalam berapa orang yang memang seramai-ramai orang pergi belajar tu, memang belajar sekolah rendah, sekolah menengah ni ramai. Daripada yang ngaji sekolah rendah, sekolah menengah, yang pergi tahfiz berapa orang, yang pergi pondok berapa orang. Yang pergi tahfiz pun dengar, pergi tahfiz pun ramai lagi. Tapi yang pergi pondok berapa orang? Yang pergi tahfiz pun boleh kata yang cerdik-cerdik lagi. Maksudnya apa? Tahfiz sains ulul albab lah apalah. Tapi ngapai je. Dia tak faham apa benda dia apa. Ilmu-ilmu nak support apa yang sepatutnya dia kena faham tu, banyak benda dia tak belajar. Banyak benda dia tak belajar. Ada yang belajar alhamdulillah. Ada yang teruskan belajar. Ada yang dulu MRSM je pun, tapi sekarang jadi ustaz lah. Ada beberapa kenalan saya lah, yang saya kenal orang macam tu. Ada. Memang jadi minat sungguh. Punca dia pun pasal ada budak pondok mengajar kat MRSM. Dia tertarik dengan cara pondok, ada pergi ngaji. Cari ilmu yang style pondoknya. Buru-buru style pondoknya. Dan bila dia biasa dia ngaji, dia tahu ni cara pondok, ni cara mufti, ni cara Wahabi. Dia kena awal lagi kena lah. Jadi asal saya nak sebut ialah macam mana orang kafir sebenarnya susah nak belajar agama, apatah lagi nak masuk agama Islam. Dia akan disisihkan oleh keluarga dia. Macam itulah orang Islam pun sebenarnya susah nak pergi belajar Islam. Bahkan siapa yang betul-betul nak pergi belajar Islam dengan pelajaran Islam yang sebetul-betulnya, dia akan disisihkan oleh keluarga. Sama cabaran. Ya, dengar saya sebut. Sama cabaran. Satu kalau ada orang kata tak adil lah. Apa dia tak adil apa? Dengar saya sebut. Ada orang kata, saya pernah mengajar, ada orang kata tak adil ni. Orang kafir bila mati tak sampai seruan Islam masuk syurga. Kita tak pergi mengaji masuk neraka pasal tak menuntut ilmu. Ilmu ni wajib, tambah tak kenal Tuhan, masuk neraka pula pasal tak kenal Allah Ta'ala. Tak adil lah. Kenapa pula orang kafir tak sampai seruan Islam boleh masuk syurga? Kami, kalau ustaz tak datang, kami kena cari ustaz. Jangan tak tahu itu mesti. Orang kafir dia tak wajib dia pergi cari agama Islam. Dengar elok. Itu perbezaan antara orang kafir yang dia wajib usuli masuk agama Islam. Bila ada orang Islam cerita Islam kat dia, cerita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kat dia, dia wajib masuk agama Islam. Orang Islam walaupun beranak
di kalangan orang Islam atas nama Islam, walaupun jahil berdengung, mak bapak batu dengan kayu, bofi bahasa itu, dibesar pun dengan ahli maksiat, dengan judi lah, apalah, macam-macam lah istilahnya ahli maksiat. Bila kau balik, wajib engkau pergi cari guru belajar agama Islam. Kalau kau mati dalam keadaan fasik, berdosa besar sampai akidah tak kenal, jadi tak ketahuan, masuk jadi Yahudi, Nasrani apa, jadi murtad, na'udzubillah. Kalau tak murtad pun fasik, dosa ketum, ganja, gila babi punya hidup. Macam mana? Berdosa besar, gila punya dosa, takut-takut hilang iman. Ada orang tu tak adil lah kalau itu. Adil tak adil, no. Dah dapat Islam, dah berahmat besar, kenapa tak pergi belajar? Yang orang kafir nak masuk Islam bukan senang. Bukan senang dia nak pergi belajar Islam, nak dapat masuk Islam pula. Dengar, cabaran sebenarnya sama. Cuma orang kafir, dia tak wajib dia pergi cari agama Islam. Orang Islam kena pergi jumpa dia, dengan sebab tu dia wajib agama Islam. Orang Islam dia kena wajib pergi menuntut ilmu, walaupun tak ada keliling dia seorang guru pun untuk mengajar dia agama Islam. Wajib dia pergi cari guru untuk ajar dia Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu paling besar sekali. Itulah ilmu hal, itulah ilmu wajib usuli yang dia kena belajar. Setiap orang mesti reti sebab tu. Kalau tak ada guru, pindah, hijrah. Macam mana hijrah cari makan, hijrah pergi cari pengetahuan, macam tu hijrah pergi cari guru untuk dapat pengetahuan Islam, untuk faham la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu nak sebut wajib usuli. Kalau kita faham betul-betul, bahkan yang ni kalau masuklah dalam silibus sukatan pelajaran Malaysia, agak-agak macam mana? Dengar saya punya soalan, saya suka soalan-soalan macam tu kan, best soalan tu. Macam agak-agak macam mana? Sunyi ke sekolah kebangsaan? Maksud apa? Semua orang nak mengaji macam ni. Kalau live macam ni lah, dapat satu perhatian khas. TV3 keluar, TV1 keluar, YouTube keluar, tontonan pula hari ni misalnya 1.3 juta M bukan K. 1.3 K pun payah. Saya kalau kuat-kuat dulu lah 50, 60 lah, ni ikut lah ramai sikit kan. Tambah isu capal tu lagi ramai. Isu apa pula tak tahulah pula apa saya nak sebut ni. Kalau ada 2 million orang tengok, tapi kalau drama Upin Ipin, Upin Ipin aja 2 million, 3 million, 4 million keluar semalam, hari ni je dah 400,000, 500,000 orang tengok. Kita cerita tajuk tambah mengenal Allah, la ilaha illallah, 500 orang tengok. Tu pun dalam ramai-ramai tu yang macam tu ada. Tu ada yang macam tu. Duk ajar la ilaha illallah ni, ustaz ni kasar sangat, lidah berbisa, ayat laser. Yang merepek tu like, terbaik. Jangan tak tahu. Itu cabaran kita. Jadi kena faham usuli tu. Dan berapa orang yang betul-betul faham usuli ni? Ada orang kenang benda yang usuli, dia boleh kenal agama, duduk depan mata, dah diherau. Kadang intan permata dalam genggaman dia, dah dihirau. Mudah Allah Ta'ala bagi kita kenal intan permata tu apa. Jangan sampai tak kenal mana kaca, mana permata. Kecelaruan kita bila kaca tu dianggap permata, permata tu dianggap kaca. Haru. Maksudnya kita tak erti menilai mana yang original, mana yang tiruan, mana yang fake, mana yang original. Kaca permata tu padan lah. Mudah-mudahan dijadikan kita jauh hari yang mengenal maknikam. Amin ya rabbal alamin. Itu bahasa-bahasa lama semua tu. InsyaAllah panjang umur jumpa nanti. Dan maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf itu ialah wajib syar'i. Kita ambil gantung sikit ujungnya. Dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf. Dia ajar sedikit uslub bahasa Arab yang diterjemah dengan bahasa Melayu. Kalau disebut wajib atas, dia adalah wajib syar'i. Nak menunjukkan apa tu? Pasal kaedah-kaedah bahasa Arab ni, uslub bahasa Arab, kalau disebut wa yajibu ala kulli mukallafin khamsu salawatin li kulli
fi kulli yaumin wa lailah misalnya. Wajib atas setiap orang Islam sembahyang 5 kali. Jadi wajib atas maksudnya wajib syarak. Buat berpahala, tinggalkan dia berdosa. Itu masuk wajib syarak. Kalau wajib bagi Allah 20 sifat yang telah diiktifak, katalah yang masyhur di kalangan ulama, wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau wajib bagi, yang ni wajib akli. Wajib akli. Dua itulah bahasa yang selalu kita jumpa untuk membezakan mana satu wajib akli, wajib syar'i. Apa beza-beza tu sekali lalu sebut. Wajib akli, wajib syar'i. Wajib syar'i dia akan terdefinisi begini. Wajib syar'i, sembahyang wajib. Apa makna sembahyang wajib? Buat berpahala, tinggalkan dia dosa. Bahasa mudahlah, wajib. Itu wajib syar'i. Wajib akli, dia bukan makna buat berpahala, tinggalkan dia berdosa. Bahkan dia mesti, tak mungkin berlaku di sebaliknya. Itu wajib akli. Contoh mudah, Nabi wajib atas kita bercakap benar. Wajib bagi Rasul bercakap benar. Rasul wajib cakap benar, kita pun wajib cakap benar. Tapi wajib kita cakap benar, wajib syar'i. Rasul wajib cakap benar, wajib akli. Satu, wajib bagi Rasul sifat sidik. Wajib atas kita sifat sidik. Apa maknanya? Kalau kita bohong, berdosa. Rasul bohong, bukan Rasul bohong berdosa. Bukan. Rasul mustahil bohong. Itu wajib Rasul bercakap benar. Apa makna wajib? Mesti cakap benar. Takkan ada sebarang pembohongan daripada kalam Rasul. Kalau wajib Rasul taat, wajib bagi Rasul amanah, wajib atas kita amanah. Kita kalau khianat berdosa, Rasul khianat mustahil. Bukan Rasul kalau berdosa, dia berdosa tapi Allah ampunkan dan Allah Ta'ala jamin dia ampun. Tidak. Bukan macam tu, faham. Rasul ni amanah, Rasul ni maksum, atau bahasa lain macam tu. Bukan maksudnya diampun dosa, maksudnya bila dibuat dosa Allah Ta'ala ampun. Kita ni belum tentu ampun, kena taubat dulu. Tidak. Tu tak faham hukum akal dengan hukum syarak namanya. Wajib Rasul bersifat amanah, maksudnya wajib bagi Rasul sifat amanah. Apa maksudnya? Mustahil khianat, mustahil buat benda-benda makruh, apatah lagi haram. Kita haram buat benda-benda yang berdosa. Kalau buat berdosa, kebarangkalian berlaku, boleh berlaku. Tapi buat berdosa, Rasul takkan buat dosa. Tu sekali lalu boleh faham kot. Benda-benda tu lah nak mengaji, nak ambil teliti apa dia. Seawal-awal menghantar kitab, walau pun baca baru 3-4 kali macam ni, macam mana? Dah reti lah, ada information lah, boleh ambil lah, boleh beza lah. Akli, apa yang dipanggil syar'i, wajib usuli. Lalu saya sebut wahabi, lah masa segitu kan. Boleh kenal lah. Sikit-sikit boleh kenal lah. Boleh perasan lah, boleh kutip lah. Ada kayu ukur dah, boleh measurement, ada parameter nanti boleh kenal lah. Ni apa. Ada lah ciri-ciri keboleh mengenal pasti dan membanding beza hak dan batil, kaca dan permata tu, insyaAllah. Itu dulu lah. Banyak ngomong, nanti kita sambung esok lah ikut jadual kita. Dan bermula makna mukallaf, baru dia nak hurai mukallaf. Sekali lalu saya dah sebut, yang ni dia nak sebut nisbah, kita ikut disiplin baca kitab, dia nak sebut mukallaf tu apa benda, insyaAllah. Soal kalau ada sekitar asal kita sebutnya, kepentingan iman Islam apa saya sebut awal tadi sebelum masuk cerita wajib usuli tu, atas kita baca kitab tu, 2 wajib usuli. Orang kafir wajib masuk Islam. Kafir mana wajib masuk Islam? Kafir yang sampai turunan Islam. Kita jumpa dalam pelajaran mukallaf nanti. Wajib usuli kedua apa dia? Orang Islam wajib jaga Islam. Kalau tak pernah belajar Islam pun wajib pergi belajar Islam, wajib jaga agama Islam. Jangan sampai benda
ada perkara yang boleh merosakkan agama Islam, terkeluar daripada agama Islam. Itu usuli yang nak faham. Sambil-sambil saya syarah benda lain tu, kotlah ada apa-apa tergantung ke, tak faham ke, misunderstanding ke apa ke. Any question? Ya. Ada? Macam mana tu? Yang pertama dia tekalkan diri dia dalam kafir tu. Ya. Yang kedua dia tak masuk Islam. Ya. Dia berdosa dalam dua keadaan. Dia berdosa dalam dua keadaan pasal yang pertama dia tekalkan diri dia dalam kafir tu. Yang kedua dia tak masuk Islam. Satu bahasa pun padan lah tu kan. Soalan tanyakan mengenai orang kafir yang dia mukallaf masuk Islam ni bila dia sampai seruan Islam. Tu ayat yang dipakai oleh ulama kita. Sampai seruan Islam, orang kafir wajib masuk Islam. Okey, betul lah. Alhamdulillah. Memang itu bahasa ulama kita pun. Tutup guru kita. Orang kafir sampai seruan Islam, dia wajib masuk Islam. Jadi bila dia tak masuk Islam macam mana? Kalau disebut berdosa tak masuk Islam. Dan berdosa tu bukan saja berdosa biasa. Berdosa tu maksudnya dia dalam keadaan kafir, dan kafir tu dipanggil kafir inat, masuk dalam neraka kekal abadi selama-lama. Berdosa dia bukan macam orang Islam yang Islam buat dosa lain. Tetap nama dia hukum syarak. Pasal nama dia mukallaf kan. Cuma mukallaf wajib usuli nisbah orang kafir ni, dia berdosa yang kalau mati dan kekalkan dalam keadaan tak masuk Islam, memang dia berdosa. Dan dosa dia tu menyebabkan dia masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Pasal dia kafir asli yang inat. Kafir asli maksudnya dia bukan kafir murtad, dia kafir asli yang memang tak pernah faham Islam. Bila dia ajar Islam, dikenalkan dengan Allah Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak nak masuk Islam. Nama dia kafir inat, masuk dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Nauzubillah. Kalau dia masuk Islam, alhamdulillah. Jadi kalau nak guna dua bahasa tu, salah pertama dosa pasal tak masuk Islam, salah kedua pasal dia kekal dalam keadaan kafir. Samalah tu. Lain? Wajib ke atas kita cerita ke dia? Soalan ini, kita tengok orang masuk parit, agak-agak nak bagi masuk parit ke, kita selamatkan dia? Itu wajib dah selamat dengan orang kafir. Ni masuk parit, kalau masuk neraka wajib lah kita selamatkan orang yang masuk neraka. Yang kita ni bukan masuk neraka tapi kita masuk syurga, wajib lah selamatkan dia. Jawab lah. Bukan saya jawab dah. Kalau kita biarkan dia Cuma tahap iman kita macam mana situ lah. Memang iman kita ni, kita memang yakin ke Allah Ta'ala, kita tahu jalan kita jalan yang betul, yakin sungguh ke Allah Ta'ala, terang-terang nampak jalan Nabi, Rasul, Siddiqin, Syuhada wa Salihin ni, faham betul-betul perjalanan agama ni, sampai kata macam mana dia orang tak mau ikut, cari jalan macam mana juga nak tackle bagi orang kafir masuk Islam. Nisbah orang Islam pun macam mana supaya orang Islam balik pada ajaran Islam. Memang jiwa dia macam ni. Ni memang power lah. Cuma kita tak sampai tahap tu lah. Bubuh nama wajib lagi, kata ustaz ni dah memberatkan orang pula. Tu takut tu saya bahasa tu saya tanya dengan tu dulu. Tapi saya tanya dengan soal betul kan? Kalau orang masuk parit, nak tolong ke humban bagi masuk parit lagi ke biar buat nohin ni tu kan? Orang masuk parit, tambah dia minta tolong kan? Tolong. Kita naik motor, tolong. Ada iman tak ada iman? Kan? Manusia ke apa? Kalau bunyi anak kucing pun miau. That is not a cat, that is a kitten, you know. Tak faham sudah. Kitten. Kalau cat tak heran, kalau wow tu tak heran lah tu, biar je tu. Tu galak lebih tu. Kalau takkan tak ada perasaan. Faham saya sebab apa kan? Saya bunyi binatang pun cukup lah kan. Kadang fahamnya tu lagi kan. Jadi takkan tak ada perasaan.
Jadi cuma kita tak ada perasaan kot dengan orang kafir, dengan sesama Islam. Bahkan dengan kalau kita tak pernah belajar, kita nak selamatkan diri kita pun kita rasa macam diri kita macam dah selamat, rupanya belum selamat. Itu masalah kita. Kita tu rasa macam, alah aku orang Islam, aku mati jamin syurga apa. Aku umat Nabi Muhammad, Tuhan aku Allah. Mati masuk syurga, confirm punya. Pergi Palestin, kena bom lah, mati syahid. Oh, siapa tak nak? Dua yang runtuh tu, siapa nak pergi Palestin? Angkat tangan. Siapa nak pergi masjid? Takut Covid. Saya punya gitu sikit lah kan. Takut kena lagi, kena 1,000, 5,000 denda Palestin, angkat tangan. Betul kan ni? Angkat tangan, tahajud malam boleh. Witir malam ni 11 boleh. Azam je 11 malam ni boleh. Nak angkat tangan pun tak berani. Jihad Palestin macam mana? Betul. Sikit saya sebut. Jadi kalau kita nak sebut tentulah kan, sebenarnya nak mati ke memang nak selamatkan orang, nak tegakkan Islam. Rupanya kat Islam diri sendiri belum tegak lagi. Sikit lah saya sebut tu, kasar sikit lah, tapi asal nak sebutnya macam mana lagi satu, jauh sikit. Jadi asal nak sebut macam mana boleh ke Palestin daripada kita kena ada perasaan. Kalau kita dapat satu benda yang berharga dan mahal, tambah dapat iman ni, takkan tak nak share orang lain untuk dapat iman juga. Tapi jangan tak tahu tak semua orang bila kita share dia nak terima apa yang kita share. Bahkan bila kita cerita bab iman, dia buat tak tahu, macam tak mau dengarnya. Tambah kita muzakarah ke apa, nak muzakarah sikit boleh tak? Cerita bab iman ke apa, macam mana nak hidupkan hati kita dengan zikrullah, macam mana? Sembang pun tak tahu, konah je. Kalau sembang bab mi sedap. Mi kalau masak dalam gulai kawah buat, sedap. Mi gulai kawah. Mereka tak tahu kami makan mi gulai kawah. Apa yang saya sebut ni? Kan bila ada kita perasaan macam tu kan, bila dapat benda seronok, kita nak bagi orang lain pun dapat benda tu kan. Kita apa? Kita tak rasa seronok apa yang kita ada. Itu masalah kita. Kalau kita seronok, tentu apa yang ada kat kita, kita nak bagi orang. Kita kena yang tu, perasaan tu pun tak ada, seronok pun tak ada. Yang ni yang kata taubat kena mengaji lain nak ni. Banyak benda kita ni. Memang banyak benda. Jangan rasa duduk tahap tangga yang teratas tu. Entah-entah tak mula pun lagi. Sikit lah, kasar lah sikit saya sebut itu kan. Jadi atas kata wajib tu, atas sepatutnya, cuma atas ulama sebut je ni, atas kata wajib lah kita sampaikan pada orang kafir. Kalau orang kafir minta kat kita untuk kita sampaikan ajaran Islam tu apa, wajib atas kita sampai. Kalau tak boleh, apa dia? Mengakulah bodoh. Lepas tu bukan macam ni, mengakulah bodoh, bukan macam tu mengakulah aku ni bodoh, saya bukan ustaz, saya tak pandai cerita, saya nak panggil ustaz lain cerita untuk kamu, pasal kamu nak minta saya nak cerita, saya tak pandai. Dengar? Sepatutnya macam mana? Bukan macam tu lah bodoh. Bila dia suruh kau cerita, engkau lah kena cerita, pasal takkan kau tak tahu agama Islam yang bila dia minta kau cerita tentang Islam. Yang kau agama Islam, kau pun tak tahu Islam. Jadi sebelum kau pergi belajar ajar dia, engkau pergi belajar dulu. Jadi maksudnya apa? Engkau pun tak pernah belajar agama Islam, macam mana kau nak ajar Islam dekat orang lain, orang kafir yang minta kita ajar Islam. Jadi atas soalan, wajibkah kita mengajar pada orang kafir Islam ni? Wajib jika orang kafir minta kita personally ajar. Tambah macam hari ni, ada orang kafir kata, Ustaz, I beg you, please, I like the way you are explaining about Islam, you know. I want you give me several times for me, and he said morning, evening, even at night, calling ke apa-apa kan. Please give me time, please explain about Islam. Macam mana? Saya kena bagi tu. Saya kena bagi. Yang tu yang kalau orang kafir, orang Islam macam mana? Ustaz, kami dah tak ada siapa nak ngajar ni, ustaz lah kena ngajar kami. Macam mana?
Fardu ain atas saya, pasal tak ada orang lain yang ajar. Ajar saya masuk Wahabi, gila babi. Saya lah kena masuk. Takkan saya nak biar. Orang tak suka punya pasal. Nabi bukan semua orang suka kat dia. Tapi apa kena cerita. Yang masa tu wajib. Adapun kalau dia tak minta, atas nama wajib usuli tu tak ada. Tapi itulah, takkan kita biarkan macam tu. Satu hal, dengar, bukan kata kita biarkan dia macam tu. Kat kita pun kita biar. Kita pun tak belajar Quran, kita pun tak belajar tauhid, kita pun tak pergi semayang, kita pun tak zikir, kita pun tak ada nak selawat, nak kasih Allah, kasih Rasul. Anak-anak pun tak ada pun nak ajar syariat, orang tak tahu. Kita pun kita tak tahu value Islam yang kita ada. Jangan kata nak ajar ke orang, kita pun tak cari. Kasar sikit bahasa, betul? Kasar tak kasar, wajib atas kita kenal who we are. Tu saya guna bahasa itu tu. Bila kita kenal tu yang tapi jangan tak tahu, bila kita nak sampai, dengar, bukan semua orang suka dengar apa kita cakap. Tambah ayat macam mulut saya ni. Jangan kata orang lain, anak pun kadang tak usah dengar. Abah ni. Anak mana saya tak tahu anak ni tak tahu, tanya dia orang. Suka tak tengok abang ajar? Kalau dah dengar tu sukalah, tapi kalau saja-saja nak duduk tu kadang perit juga, kalau boleh nak lari. Payah anak mana tak tahu kan. Kalau yang memang dia nak sungguh, abah, ini nasihat lah sikit. Kami ni benar abah, tak boleh nak ingat Allah Ta'ala sikit pun. Wajib atas saya tu. Yang tu kalau saya duduk sebelah dia, saya tak berlekang lah. Ni abah ajar kau satu. Kau telan tak telan aja. Kalau kita lagi abah, tambah kita tanya kat dia, soal kat dia, semua dia jawab satu-satu. Alhamdulillah. Mujur anak aku ni, salah besar aku tak ajar dia rupanya. Jangan ni kita ajak dia muka masak. Main ni abang nak ajar tauhid, ambil buku yang kita tulis. Allah ni Tuhan kita. Kita ni ada ke tak ada? Tak tahu. Sebut nak belajar tauhid lari je. Kata apa? Pasal kita tak kenal, tak faham. Bapa pun kena cerdik je lah, takkan buat keras macam batu gitu ngajar anak kan. Itu pun kadang kat saya lah macam-macam kekurangan itu. Tapi asal saya nak sebut ialah itulah kewajipan kita tu. Kalau nisbah kita tahu kita dapat benda baik, kena ajar. Dia minta, saya sebut dah tadi, takut masalah apa, kita pun tak tahu, kita bodoh. Dengan tu kita nak hilangkan kebodohan kita dan kita nak reti apa perjalanan agama. Perjalanan agama pun kita rasa kita dah reti agama, rupanya saya silap. Kalau cek dengan tok guru yang reti agama, kita sebenarnya terkeluar daripada ajaran agama. Orang takut kita tu rupanya kita ni tak ada pun ciri-ciri SOP yang sepatutnya. Inilah ciri-ciri agama yang patutnya kena ada. Kita tengok macam tak ada, kasar sikit bahasa tu. Saya bukan bahasa tuduh-tuduh, tapi nak kata wajib atas kita menilai. We supposed to know who we are. Bunyi yang putih sikit. Bunyi yang putih tu kan dah sedap. Apa lah? Tak kata yang putih pun apa lah. We supposed to know who we are. Wajib dolar boleh sebut. Jangan buat koman gitu. Alah. Tu ada SPM juga. So you can communicate with me simple English je ni. Ngaji malam lagi bahasa Inggeris. Tuition lah. Saya pun tak ada tuition malam. Pakcik dolar tuition malam. Duk Lenggong ke duk Ipoh saya tu? Ipoh. Saya duk KL pun tak ada kelas malam lah. Okey, sikitlah saya seluruh itulah. Pasal saya jawab soalan tu panjanglah sikit, menjela-jela tu kan. Tapi nak cerita atas nama wajib, bila dia minta memang wajib. Kalau kita tak boleh cerita, wajib kita hubungkan. Tambah dia kata, Haji saya sudah lama jatuh cinta dengan agama Islam. Jangan cerita sahabat orang lain. Lu sekarang ajar saya masuk Islam. I beg you, please Haram atas kita kata, esok pukul 8 kita pergi pejabat agama, daftar. Bawa sama lu, naik punya Mercedes pergi. Boleh? Berdosa besar kau. Kalau dia tengok malam tu dia mati,
Wajib taubat kau. Siapa? Kau tak dan masukkan Islam, orang yang minta dia masuk Islam dengan kau. Oh, tu jangan buat pasal. Oh, tu tak payah panggil pejabat agama. Masuk Islam dulu, ajar apa yang boleh. Tambah kita memang reti pun macam mana proses dia. Lepas tu macam mana? Esok buat pergi pejabat agama. Untuk dokumentasi. Andai kata jadi apa-apa, boleh kita kata memang dia masuk Islam dah. Boleh selesaikan jenazah dia ikut cara Islam. Kalau tidak, salah atas kita pasal tak dokumentasikan dia sebagai orang Islam. Asyik Islam nanti dia mati walaupun dia Islam, syahadah kita yang ajar syahadah. Mati ya macam mana? Dung ceng. Yang buat pasal. Salah berdosa tu. Kalau tahap tu dia minta wajib fardu ain atas kita. Tak reti kalau dengar saya sebut. Macam mana hang boleh tak reti nak masukkan orang Islam pun tak reti kau Islam ke tak Islam. Oh, tambah pula dia tanya, lu sekarang cerita you faham Allah Taala ini apa macam? Tanya dia apa? Oh, sorry apa? Wah, tak pernah belajar langsung ah. Wah. Lu pun tak pernah belajar. Minta maaf ah. Lu banyak celaka ah. Biar apek dia cakap macam tu kat kita. Lu banyak celaka kita baru mau belajar, you sudah lama Islam pun you tak tahu mau cerita Allah Taala apa mau faham macam mana sekarang lu punya Tuhan apa you banyak celaka Astaghfirullahalazim, dia lah istighfar. Saya buat lawak gitu lah kan. Jangan buat main-main benda ni. Walaupun saya buat pada dalam bentuk lawak, jangan buat pasal kita punya tu. Ada ke Cina macam tu? Tak tahulah jumpa tak jumpa Cina itu, tapi salah besar. Kalau kita tahap macam tu, maksudnya kita punya bengong ni dalam bab agama memalukan lah. Tambah pula Cina tu kata apa? You haji curi barang kita. Wah, Cina pun tak pernah curi barang you bikin malu haji ni macam wah, punya respect haji punya tinggi ni tu sudah jatuh lo punya air muka depan kita. Malu dia main tambah masuk surat khabar pada haji itu masjid orang curi duit masjid. Tak ada orang curi duit tokong tak main tak malu kan. Yang malu tu yang kata gagal orang kafir nak masuk Islam macam tu orang Islam kita sendiri. That's the problem. Problem tu kat kita sebenarnya. Bentuk tu sikit lah, bunyi Cina sikit lah kan. Ni sikit. Dia orang kata macam Cina betul je. Lantak kau lah. Okey. Ni tu kot. Panjang ni. 3 jam lah. Pukul 8 silap lah. Habis bateri apa tu? Oh, jam depan mata pun ada. Lupa lah jam ni ada pun. Itulah kita macam mana pun. Wallahualam. Dan ngajar ni tak sedar tu Kalau orang ngajar kat masjid luar tak boleh lah. Tet 20 minit aja. Ni tempat kita tak apa lah. Kita keluarga je pun kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayyatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.